Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama kita tak bersembang. Okey. Cuma hari ini saya ambil keputusan untuk buat satu live setelah saya melihat apa yang berlaku sebelum pilihan raya umum yang ke-14. Hari ini sudah mula berulang kembali. Berulang kembali. Sebaik saja genap 2 tahun Kerajaan Barisan Nasional telah ditumbangkan oleh rejim fitnah, rejim DAP dan Mahathir. Hari ini kita baru dengar tentang kejatuhan Kerajaan Negeri Kedah. Alhamdulillah tuan-tuan. Kerajaan Negeri Kedah ni dua kali macam bapak dia Mukris dua kali telah pun mencipta rekod yang tak pernah dibuat oleh mana-mana individu. Cuma bapak dia mempunyai rekod dua kali menjadi Perdana Menteri, dan sekarang ni bapak dia bercita-cita untuk mencetuskan rekod baru, iaitu berangan nak jadi Perdana Menteri yang kali ketiga menjadi Perdana Menteri. Malangnya hari ini kita lihat bahawa Mukris telah mengikuti jejak bapaknya, cuma bezanya Mukris kali ini ialah kali kedua, rekod kedua beliau dipecat ataupun diturunkan daripada jawatan Menteri Besar. Ini satu benda yang saya rasa sudah pasti ada punca, ada sebab musabab. Apa taknya 2 tahun lalu ketika bulan Ramadan begini, kita masih ingat hari ini saya dapat satu gambar bagaimana Datin Seri Rosmah dan juga Datuk Seri Najib sehingga kan Datin Seri Rosmah terpaksa tidur di pangkuan Datuk Seri Najib ketika rumah mereka digeledah. Rumah mereka digeledah oleh rejim zalim Pakatan Harapan yang telah mengarahkan pihak penguasa pada ketika itu. Jadi hari ini kita lihat dengan mata dan kepala kita sendiri bagaimana buat kali kedua. Kenapa suara tak jelas ni? Saya duduk betul-betul depan ni. Okey ke suara? Buat kali kedua Mukris telah dijatuhkan, dan hari ini kita telah mengangkat seorang menteri besar daripada negeri Kedah. Alhamdulillah. Hari ini saya bukan nak cerita pasal isu tu. Tapi hari ini saya nak cerita tentang bagaimana kejadian fitnah yang berleluasa sebelum pilihan raya umum yang ke-14 hari ini sudah kembali berleluasa. Dan syaitan yang mengepalai fitnah ni hari ini, saya nak beritahu orang yang saya kenal, nama dia Cynthia Gabriel. Cynthia Gabriel ni bersama kami dalam gerakan reformasi dulu. Beliau di peringkat awal saya kenali ketika beliau berada bersama dengan Tien Chua di Suaram. Suaram ni Suara Rakyat Malaysia, bukan NGO tapi sebuah syarikat di mana pada ketika itu Tien Chua adalah merupakan salah seorang daripada director kepada Suaram. Dan kemudian Cynthia juga antara orang yang menggerakkan Bersih. Dan kemudian ditukar dia punya platform dia. Hari ini bergerak di bawah C4. Itu sebab pejabat C4 ni sama je lah dengan pejabat Bersih tu. Kalau tuan-tuan masih ingat apa yang Cynthia ni buat sebelum kejatuhan Barisan Nasional. Inilah manusia yang telah memfitnah, kononnya berlaku pembunuhan ke atas Altan Tuya yang kononnya melibatkan Datin Seri Rosmah, melibatkan Datuk Seri Najib. Dan ini jugalah manusia yang telah membuat fitnah, kononnya kes pembelian Scorpen, wujudnya rasuah dan sebagainya. Dan kononnya ada perbicaraan yang berlaku di Perancis. Saya nak beritahu tuan-tuan, idea bodoh yang diperolehi oleh Cynthia ini sebenarnya
Ini sebenarnya kerja orang yang tak banyak buat homework. Mereka fikir mereka boleh membuat fitnah dengan mudah tanpa perlu membuat homework lebih awal. Jadi macam mana cara dia buat homework? Dia tidak membuat homework terlebih dahulu. Apa yang dia gunakan, asas yang digunakan untuk menuduh kononnya Datuk Seri Najib mempunyai hubungan dengan Al-Tantuya ialah kerana kononnya Al-Tantuya adalah orang yang menjadi penterjemah dalam usaha untuk membeli kapal selam nama Scorpion. Cuma Mangkuk Ayun ni tuan-tuan, minta maaf cakap lah, saya geram sikit dengan dia ni hari ni. Yang dia silap yang dia silap sebenarnya tuan-tuan, yang dia tak sedarnya, yang kita beli Scorpion ni bukan dengan Rusia. Kita beli, contohnya kita beli Sukhoi, betul lah kita beli dengan Rusia. Tapi mereka ni, baik Cynthia ke, Pakatan Harapan ke, bila dia reka fitnah nak memalitkan Datuk Seri Najib dengan Al-Tantuya contohnya, disebabkan Al-Tantuya ni wanita Mongolia, duduk bersempadanan dengan Rusia. Jadi dia fitnah kononnya bahawa Al-Tantuya dijanjikan komisen kerana dia menjadi jurubahasa kepada urus niaga jual beli Scorpion di antara Perancis dengan Malaysia. Yang dia silapnya jenama Scorpion ini tuan-tuan bukan datangnya daripada Rusia. Yang ini yang buat dia silap, yang dia kantoi. Untuk makluman tuan-tuan, Scorpion bukan daripada Rusia. Sukhoi betul daripada Rusia, tapi Scorpion ialah buatan Perancis. Al-Tantuya memang Mongolia yang boleh berbahasa Mongolia dan boleh berbahasa Rusia kerana Rusia bersepadanan dengan Mongolia, tetapi kita beli bukan dengan Rusia, kita beli dengan Perancis. Jadi dengan kebodohan ini tuan-tuan, akhirnya rakyat Malaysia percaya bahawa memang benar Al-Tantuya datang ke Malaysia untuk menuntut lebih kurang 500,000 komisen beliau kerana penjualan kapal Scorpion, di mana beliau kononnya adalah merupakan penterjemah, dan akhirnya beliau dibunuh. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, ini fitnah bahalul macam inilah hari ini sedang berlaku. Hari ini Dr. Adham Baba tuan-tuan, Dr. Adham Baba sudah menjadi mangsa terbaru Cynthia Gabriel. Walaupun Cynthia dengan tidak ada keberanian untuk membuat tuduhan langsung, beliau membuat carta sebuah syarikat yang memperolehi perolehan lebih kurang 30 juta, dan carta itu dilinkkan dengan klinik yang dimiliki oleh Dr. Adham. Saudara, hari ini ramai di antara kita, termasuk orang Melayu sendiri, orang Melayu yang satu ketika dahulu termakan dengan dakwah daripada DAP itu, hari ini membantu Cynthia ini untuk memfitnah Datuk Seri Adham Baba. Ini minta maaf cakap, walaupun Adham Baba ni pernah bersama dengan Datuk Seri Hishamuddin, tapi saya amat kenal dengan Dr. Adham ni. Dia dah lama kaya lah tuan-tuan. Dia tak perlukan apa yang difitnah oleh Cynthia Gabriel. Masa dia dalam pemuda pun banyak duit dia digunakan, dikorbankan untuk perjuangan, untuk jaga rakyat dan sebagainya. Dari segi publicity pun bukan jenis orang yang cari publicity. Dia buat kerja sentiasa dalam kata orang ni, dia sentiasa lie low. Tuan-tuan tengok, ada pernah tengok Menteri Kesihatan tiap-tiap hari buat PC macam ketua pengarah kesihatan? Tak ada. Tetapi hampir semua masalah-masalah bagaimana nak menyelesaikan masalah COVID ini,
tanggungjawabnya saudara hari ini terletak di bahu Menteri Kesihatan. Beliau jugalah yang berunding dan menguruskan urusan-urusan bagi memastikan bahawa wabak COVID-19 ini dapat kita cegah sehabis baik. Tetapi hari ini tuan-tuan, hari ini secara terang-terang, secara jelas, Datuk Dr. Adham hari ini cuba difitnah oleh manusia yang telah menjatuhkan, Datuk Seri Najib telah menjatuhkan Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum ke-14 dengan fitnah berkaitan dengan Skopen dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak beritahu dengan kawan-kawan, Dr. Adham pagi tadi lebih kurang pada pukul 10.45 pagi, beliau telah menghantar Ustaz Samsul Najmi, setiausaha politik beliau, ke Ibu Pejabat SIFO di Petaling Jaya untuk menyerahkan notis. Kita terpaksa hantar mereka telah menghantar demand letter dulu sebab Cynthia ni pandai, dia tak membuat tuduhan secara terus. Dia tak kata bahawa Dr. Adham kliniknya telah memperolehi projek 30 juta. Dia tak cakap macam tu. Dia menimbulkan persoalan. Ini cara-cara orang buat fitnah ni tuan-tuan. Dia menimbulkan persoalan. Dia minta penjelasan daripada Dr. Adham, betul ke syarikat dia mempunyai hubungan dengan syarikat yang memperolehi projek 30 juta yang keluar projek secara rundingan terus daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang ini benda yang saya rasa perlu rakyat Malaysia dan perlu khususnya kawan-kawan kita jentera-jentera cyber UMNO ni mula tengok dan lihat dengan jelas bahawa hari ini sudah ada attempt daripada DAP dan rakan-rakan sekutunya untuk menjatuhkan menteri-menteri UMNO yang memegang portfolio-portfolio tertentu. Jadi itu sebabnya hari ini saya menyeru kepada sahabat-sahabat, kita pastikan bahawa segala bentuk fitnah ke atas rakan-rakan kita ini, kita kena bantu untuk mempertahankan. Kena bantu untuk mempertahankan. Ini bukan kali pertama. Bukan hanya hari ini mereka ini mengambil keputusan untuk menjatuhkan watak-watak pemimpin-pemimpin UMNO yang memegang jawatan dalam kerajaan hari ini, saudara. Tetapi dalam masa yang sama hari ini, mereka mengambil keputusan untuk menjatuhkan Perdana Menteri yang satu ketika dahulu bersama dengan mereka dan hari ini bersama dengan UMNO PAS, begitu juga dengan beberapa parti komponen lain. Jadi itu sebabnya hari ini saya nak beritahu, alhamdulillah dalam mesyuarat Barisan Nasional hari ini Barisan Nasional sudah mempunyai 4 parti komponen. Pertama, Barisan Nasional mempunyai UMNO, kita ada MCA, kita ada MIC dan kita ada PBRS. Kita ada PBRS. Sudah ada 4 parti komponen, ada 43 wakil rakyat sudah membuat keputusan hari ini bahawa sekiranya berlaku undi tidak percaya pada 18 hari bulan Mei ini, tuan-tuan, saudara, ahli Parlimen Barisan Nasional 43 orang ini akan memberikan sokongan penuh kepada Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri. Okey, ini keputusan dia hari ini. Saya hari ini, saudara, saya nak beritahu, Tuan Dr. Mahathir hari ini sudah berpakat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini saya nak beritahu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kenapalah tak belajar melalui kesilapan. Berapa kali nak kena bodoh dengan mamak bendahara ni. Ini bulan Ramadan ni, patut saya tak payah balas-balas orang ni. Tapi saya nak tanya, tak belajar ke melalui kesilapan? Mahathir ni, dalam buku dia, dalam tulisan buku dia, Dr. in the House, dia kata apa? Dia ada buat banyak kesilapan. Tapi Mahathir kata, satu benda yang dia buat, yang bukan silap, iaitu dengan memecat Anwar Ibrahim. Dan sebaik saja dia gagal untuk mendapat kerusi Perdana Menteri baru-baru ni, pada bulan Mac, Tuan Dr. Mahathir kata Anwar gila kuasa nak jadi Perdana Menteri.
Dan dia telah beritahu dengan orang-orang yang rapat dengan dia sampai mati pun dia takkan bagi Anwar menjadi Perdana Menteri. Jadi apa kejadahnya nak kerjasama lagi dengan manusia bernama Mahathir Mohamad ni? Anak dia pun dah kena sumpah 2 kali dah kena pecat di Kedah. Dia sendiri pun dah 2 kali hilang jawatan Perdana Menteri. Hari ni Anwar nak memperbodohkan diri dia bekerjasama lagi dengan Tun Dr. Mahathir. Saya nak beritahu senang je. Orang-orang rakyat Malaysia ni tak perlu bimbang apa yang bakal berlaku pada 18 hari bulan Mei ni. Kerana bukan matlamat baik Anwar ke, baik Mahathir ke nak memerintah Malaysia, nak rampas kerajaan daripada Perikatan Nasional ni. Bukan itu matlamat dia. Dia tahu, tuan-tuan, hari ni mereka bukan hanya mempertikaikan salah seorang pemimpin mereka. Tan Sri Muhyiddin ni, tuan-tuan, ialah Presiden PPBM. Kan? Kalau nak ikutkan, kalau saya lah kan, saya Presiden, ada orang lain dalam parti saya mempertikaikan ataupun bekerjasama dengan musuh politik. Contohnya bekerjasama dengan Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan saya. Kalau patut dah kena pecat lah, macam saya hari ini kena pecat, tahu tak? Saya memang ketika itu memang patut kena pecat. Sebab saya yakin bahawa untuk menang pilihan raya akan datang, kita kena tukar Presiden UMNO ni. Tak boleh Datuk Zahid. Itu kepercayaan saya. Jadi bila saya kena pecat, memang patut kena pecat. Dan saya ketika itu, saya menentang kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Itu sebabnya, tuan-tuan, saya dipecat. Walaupun pada hakikat dan realiti dia, kenyataan saya tu benar, dan akhirnya terbukti memang ada kerjasama di antara Presiden UMNO ketika itu dengan Tun Dr. Mahathir. Okey, kita tolak tepi. Tetapi hari ini saya nak beritahu, apa yang berlaku hari ini, Tun Dr. Mahathir sudah pun bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan kerajaan ini. Adakah tuan-tuan rasa menjatuhkan kerajaan ini untuk mengambil alih kerajaan? Tidak. Tun Dr. Mahathir bukan bodoh. Dia tahu yang di-Pertuan Agong, dia dah letak jawatan, dan yang di-Pertuan Agong bukan setakat takkan melantik dia menjadi Perdana Menteri lagi, jumpa pun belum tentu nak. Ini saya nak beritahu. Begitu juga dengan Anwar Ibrahim. Adakah tuan-tuan rasa yang di-Pertuan Agong akan melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sekiranya 18 hari bulan ini undi tak percaya berjaya? Saya yakin tidak. Kenapa saya yakin tidak? Kerana Tun Dr. Mahathir lah orang yang paling kuat menghasut Raja-Raja Melayu supaya jangan sesekali sekiranya apa-apa berlaku kepada Tun Dr. Mahathir melantik Anwar menjadi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan, apa yang bakal berlaku sekiranya mereka meneruskan undi tidak percaya pada 18 hari bulan ni? Apa yang bakal berlaku, saudara? Sekiranya mereka gagal, maka mereka akan terus gagal. Tetapi sekiranya mereka berjaya, baruah-baruah DAP Mahathir ni berjaya untuk membuat undi tak percaya, lebih daripada separuh jumlah ahli parlimen yang hadir bersetuju untuk menolak Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Apa akan jadi, tuan-tuan? Saya nak beritahu saudara, sebenarnya bila buka saja sidang parlimen, perkara pertama yang boleh dibuat oleh ahli-ahli parlimen Barisan Nasional dan juga ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional ialah menukar Speaker Dewan Rakyat. Kalau gagal tukar, tuan-tuan, itu juga boleh dianggap sebagai kehilangan mandat. Tapi dah ada sejarah. Contohnya bila dibentangkan akta berita palsu, Pakatan Harapan cuba untuk memansuhkan akta berita palsu, tetapi mereka gagal. Mereka gagal untuk menghapuskan akta berita palsu. Kalau nak ikutkan, saudara, itu sudah dikira kegagalan Tun Dr. Mahathir untuk mendapat mandat daripada ahli parlimen.
Tapi apa yang Tuan Dr. Mahathir buat? Dia buat bodoh je, tuan-tuan. Kan? Jadi sekiranya gagal untuk menukar speaker, Tan Sri Muhyiddin pun boleh buat bodoh. Ini saya nak beritahu. Tan Sri Muhyiddin pun boleh buat bodoh. Tetapi speaker boleh meneruskan usul untuk membuat undi tak percaya. Tapi kalau undi tak percaya ni berjaya sekalipun, tuan-tuan, adakah boleh tukar Perdana Menteri sekelip mata? Tak boleh. Ini saya nak beritahu dengan Mahathir, dengan juak-juak Lim Guat Eng, Lim Kit Siang ni. Tak boleh. Sebab apa? Tak boleh. Sebab sekiranya Tan Sri Muhyiddin kehilangan mandat sekalipun, dia kena persembahkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau dia persembahkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan, dan Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim akhirnya mengambil keputusan untuk melantik Mamak Bendahara, Papa si Boboy ni, untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-9, buat kali ketiganya jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, Yang di-Pertuan Agong berhak untuk tidak menerima cadangan tersebut. Berhak. Dan apa Yang di-Pertuan Agong boleh buat, tuan-tuan? Yang di-Pertuan Agong boleh buat dua pilihan. Even Tan Sri Muhyiddin pun boleh mencadangkan supaya Parlimen dibubarkan. Tetapi sebenarnya, saudara, Yang di-Pertuan Agong masih mempunyai dua pilihan. Yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang interim Prime Minister. Dia nak lantik Tan Sri Muhyiddin balik pun boleh. Kenapa tidak? Sudah ada sejarah bila mana Tun Dr. Mahathir meletak jawatan, Yang di-Pertuan Agong lantik Tun Dr. Mahathir menjadi interim Prime Minister. Interim Prime Minister ni, saudara, memang betul tidak ada dalam perlembagaan kita, tetapi mungkin dia gunakan apa yang berlaku di dalam sistem Commonwealth ni, dan dalam tempoh 6 bulan interim Prime Minister ni, sama ada dia membuktikan kepada Parlimen bahawa dia mempunyai sokongan lebih daripada 112 kerusi, ataupun apa yang boleh dia buat, dia boleh bubarkan, dia boleh minta Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen selepas 6 bulan dia menjadi interim Prime Minister. Itu sebabnya saya nak beritahu kepada Tun Mahathir, kepada Lim Kit Siang, kepada Anwar Ibrahim, sebelum kamu buat kerja bodoh pada 18 hari bulan Mei ni, fikir masak-masak. Dan saya nak beritahu dengan rakyat Malaysia, jangan korang fikir diorang ni tak tahu yang diorang tak boleh jadi Perdana Menteri. Diorang tahu. Tapi kenapa diorang nak sangat buat undi tak percaya ni? Tuan-tuan rasa diorang ni gila nak merampas masalah COVID? Macam mana kita rampas? Dengan cara tak bijak. Minta maaf cakap lah, kita tak bijak. Dengan merampas COVID, dengan merampas future economic problem daripada mereka. Tuan-tuan rasa mereka nak merampas? No. Tapi apa yang mereka nak buat, saudara, ialah mereka nak supaya pilihan raya semula diadakan. Fresh election. Saya setuju bab mengadakan pilihan raya semula. Tapi bukan sekarang. Sebelum ni. Sebelum ni. Sepatutnya ketika krisis hari itu berlaku, kita patut tekan lumat Mahathir ni sampai last kali dia bubarkan Parlimen. Bukan kita bagi nyawa pada manusia bernama Mahathir ni. Patut kita benam orang tua ni. Bila bubar Parlimen, akhirnya rakyat boleh membuat keputusan. Saya yakin, tuan-tuan, kalau kita bubarkan Parlimen pada ketika itu, saudara, sudah pastilah dengan sokongan bagus yang kita perolehi, dengan lebih 80-90% masyarakat Bumi Putra yang bersama dengan Muafakat Nasional, dengan sokongan yang kita lihat orang Cina, orang India sudah kembali bersama Muafakat Nasional. Ketika kita berada di Tanjung Piai, ketika kita berada di Kimanis,
tuan-tuan, saya yakin kita boleh menang dengan mudah. Dan silap-silap hari bulan, kita boleh menang dengan 2/3 majoriti. Tapi disebabkan mungkin ada setengah daripada kita tak sabar, okey, saya tak nak komen lah. Saya dah luahkan apa yang saya nak balun pasal kerajaan yang dibentuk bukan melalui saluran pilihan raya ni, kan? Akibat dia, tuan-tuan, kita telah merampas kerajaan daripada Pakatan Harapan, berpunca daripada Mahathir letak jawatan. Tetapi yang kita rampas, saudara, kita rampas masalah COVID yang punca utama masalah COVID dalam negara kita ni, tuan-tuan, Pakatan Harapan. Sebab apa saya kata Pakatan Harapan? Betul, di peringkat awal mereka boleh kata mereka tak bersalah. Sebab kita tak boleh halang pelancong asing masuk ke dalam negara kita selagi WHO belum isytihar bahawa COVID-19 ini satu pandemik. Tetapi apa yang berlaku, sebaik saja WHO mengisytiharkan COVID-19 adalah satu pandemik. Apa yang berlaku? Kita tengok Muhammad Katapi, Menteri Pelancongan. Tuan-tuan boleh tengok hari ini dalam Facebook, semua merata. Dia boleh kata tak salah untuk terima pelancong-pelancong asing. Padahal benda ni dah jadi pandemik antarabangsa seluruh dunia. Dia kata tak salah. Kalau tidak orang-orang yang sihat, saya nak beritahu bloody full di siapa ni Menteri Kesihatan lama ni, Dr. Zulkifli, dengan punca ni, antara punca utama ni, manusia-manusia yang menjadi punca kemasukan COVID-19 ni, termasuklah dengan Ketua Pengarah Kesihatan ni. Minta maaf lah, orang nampak dia champion, tapi I don't consider him as hero. Kerana kepala batu manusia yang rasa hebat sangat ni, kan? Cakap menteri tak nak dengar, cakap KSU tak nak dengar. Orang macam ni dah grade turus 2, KSU pun baru turus 1. Macam mana dia nak dengar cakap KSU? Patut orang macam ni dah hantar pergi buat kerja dekat United Nations. Sampai hari ni saya tunggu keputusan Nur Hisham untuk mewajibkan pemakaian mask. Tak buat. Patut kita boleh selesai masalah COVID-19 ni jauh lebih awal. Tapi kenapa tak buat? Dan bila Muhammad Katapi buat kenyataan, bila Zulkifli buat kenyataan, peringkat awal WHO mengatakan bahawa tidak perlu bimbang. Okey, tak apa lagi. Tapi bila WHO pada bulan Januari memutuskan bahawa COVID-19 adalah satu pandemik, kenapa Ketua Pengarah Kesihatan langsung tidak menegur Menteri Pakatan Harapan Dr. Zulkifli bila dia memperlekeh kenyataan yang dikeluarkan oleh WHO? Saya nak beritahu peringkat awal mungkin betul WHO silap. Tapi hari ini WHO sudah mengeluarkan kenyataan. Kenyataan mereka mengatakan bahawa hari ini bukan social distancing 1 meter dah tak cukup, 4 meter. Kerana virus ini boleh tersebar 4 meter. Hari ini, saudara, WHO menggalakkan negara-negara untuk mewajibkan penggunaan mask ataupun penutup muka. Kenapa sampai hari ini Ketua Pengarah Kesihatan ni tidak mewajibkan penggunaan penutup muka? Kalau tak cukup penutup muka, tak ada mask ni, buat kenyataan wajibkan rakyat keluar rumah mesti tutup dengan kain, tutup dengan sapu tangan, tutup dengan tuala. Itu kurang-kurang boleh mengurangkan. Ini apa yang dia buat. Dia memberikan satu tanggapan yang negatif. Hari ini tak tentu pasal rakyat takut nak pergi ke pasar raya. Padahal pasar raya itulah antara yang paling mengikut SOP. Nak masuk tak boleh berkawan. Suami je boleh masuk ataupun isteri je boleh masuk. Masuk kena pakai hand sanitizer, masuk kena pakai mask. Benda yang betul dimomokkan. Jangan pergi tempat yang ramai orang. Padahal yang ramai orang tu pakai mask. Kalau pergi tempat berdua tak pakai mask, itu yang bahaya.
Yang ini sampai sekarang tak betulkan. Yang ini perlu betulkan. Saya nak beritahu. Ini tak pasal-pasal Dr. Raham yang kena balun. Tuan-tuan, hari ini saya nak beritahu akibat daripada tindakan Ketua Pengarah Kesihatan ini. Tidak memberi nasihat yang betul. Tidak membuat keputusan yang betul. Ini yang menyebabkan, saudara, bila mana 3 pelancong daripada negeri China masuk ke dalam negara selepas negara kita sudah dimaklumkan oleh WHO bahawa COVID-19 adalah satu pandemik. Kita dah ada kuasa. Pakatan Harapan ketika itu sudah ada kuasa untuk menghalang mana-mana negara. Sebelum WHO isytiharkan, betul, kita kena ikut undang-undang. Kita tak boleh halang pelancong daripada negara lain untuk masuk ke negara kita. Tetapi kenapa ketika WHO sudah membuat keputusan, Ketua Pengarah Kesihatan tidak memberitahu bahawa kita tak boleh menerima pelancong, boleh duduk tersengih-sengih selepas Muhammad Ketapi ini. Jadi jangan kepala besar, saya nak beritahu dengan Ketua Pengarah Kesihatan ni. Besok lusa tukar kerajaan lagi. Silap kerajaan ni pun hantar dia pergi ke United Nations, pergi kerja ke tempat lain. Tak boleh dengar cakap orang. Berapa banyak orang bagi cadangan menggunakan kaedah-kaedah baru. Kita ada banyak kaedah nano, kaedah macam-macam untuk mempercepatkan proses pemulihan COVID-19. Semua tak nak dengar, ikut kepala dia. Sebab apa ikut kepala dia? Sebab dia dah turus 2. Dia report pada siapa? Dia report pada KSU. KSU turus berapa? Baru turus 1. Mana dia nak dengar? Menteri lagilah dia tak dengar Melayu. Ini masalah dia. Ini masalah. Jadi saya nak beritahu. Saya minta tolong. Kalau ini Ketua Pengarah Kesihatan ni tak boleh buat keputusan untuk mewajibkan menggunakan penutup muka. Saya cadangkan kerajaan, tukarlah Ketua Pengarah ni. Hantarlah dia pergi ke PBB ke mana-mana. Tak boleh simpan. Orang yang banyak masalah ni tak boleh simpan. Besar kepala. Saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Hari ini bukan hanya pemimpin UMNO cuba difitnah dengan pelbagai bentuk fitnah, tetapi kerajaan kita cuba ditumbangkan. Saya nak beritahu dengan saudara, insya-Allah puak-puak DAP ni ada perancangan, tetapi perancangan Allah Ta'ala ni, saudara, lebih hebat, lebih gagah, dan insya-Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala tak akan membiarkan perkara yang tak baik berlaku pada negara ni. Nasib baik hari ini tuan-tuan, tak cukup mas. Saya nak beritahu, kalau mas tak cukup, wajibkan semua orang keluar rumah, tutup muka, tutup mulut. Ini saya nak bagi faham lah. Kalau Ketua Pengarah Kesihatan tak faham, bagi saya ajar. Saya nak beritahu, virus yang dibawa oleh seorang yang mempunyai positif COVID-19 hanya boleh keluar daripada diri dia dan boleh menjangkiti orang lain daripada, pertama, pernafasan. Okey, bila dia bernafas, saudara, virus tu boleh keluar daripada badan dia. Bila dia bersin, virus tu boleh keluar daripada mulut dia, daripada hidung dia. Bila dia batuk, virus tu boleh keluar daripada mulut dia, daripada hidung dia. Jadi, kalau kita pakai mask, okey, bila kita pakai mask, apa berlaku? Bila kita batuk atau kita bersin, kita tak tutup tangan kita dengan tangan. Kalau kita ni pembawa, okey, kalau ikut otak Ketua Pengarah Kesihatan ni, ada sakit, ada simptom, baru pakai mask. Kalau ada otak, kalau ada sakit, ada simptom, baru pakai mask. Okey? Apa berlaku? Hari ini saya nak beritahu, semua orang kenal Ashraf Muslim. Tak payah ambil contoh orang lain. Orang lain ni semua korang tak kenal. Korang tengok Ashraf Muslim. Ashraf Muslim bila dia didapati positif COVID-19, hari ke-15 baru dia ada simptom sakit dekat kerongkong. Sebelum tu tak ada simptom.
Jadi apa yang Ketua Pengarah Kesihatan ni buat? WHO dah buat U-turn. Hari ini Harvard University pun, Cambridge University pun sudah mengatakan bahawa memakai mask itu wajib, diwajibkan. Hari ini Singapura pun sudah membuat keputusan ianya perlu diwajibkan. Jadi bila Malaysia ni nak selesai masalah COVID-19 ni, kalau benda yang paling basic, menutup mulut, muka, tak boleh dibuat oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Saya nak beritahu, kalau kita tak tutup mulut dan simptom tu belum nampak, sebab hari ini terbukti Ashraf Muslim contohnya, hari ke-15 baru nampak ada simptom. Ini kira nasib baik sebab dia pergi buat checking. Tapi ada berapa juta rakyat Malaysia yang tak buat checking kerana tak ada simptom dalam badan dia. Tak ada batuk, tak ada suhu badan tak naik. Kalau dia tak memakai mask, dia pergi ke mana-mana, apa jadi pada dia? Dia akan menyebarkan. Bila dia batuk, dia tutup dengan mulut, segala apa yang dia pegang akan tercemar. Jadi itu sebabnya saya minta maaf lah kan. Saya minta maaf. Korang boleh buat kerja bodoh. Minta maaf ni Ketua Pengarah Kesihatan je saya tegur. Bagi saya, tindakan kerajaan membenarkan perniagaan ni bermula, itu adalah satu tindakan yang tepat. Kerana saya turun ke bawah tengok berapa susah orang. Orang ni semua cari makan. Takkan kerajaan kita ni tiba-tiba nak jadi negara berkebajikan macam Belgium, macam negara-negara yang mengenakan cukai pendapatan sampai 54%. Cukai pendapatan kita paling tinggi pun 27-28%. Takkan kita tiba-tiba nak jadi macam Finland, dia punya GST sampai kadar ada sampai ke 24%. Negara kita punya GST yang 6% pun, ni menteri-menteri haprak dengan Perdana Menteri bodoh nama Mahathir ni, boleh hapuskan GST, benda yang dah tentu-tentu satu tahun boleh dapat 44.3 bilion, kau hapuskan benda ni, kau patah balik pergi ke undang-undang bodoh SST yang tahun 2014 sebelum GST ni cuma boleh dapat 18 bilion setahun. Hilang pendapatan negara separuh, hampir habis semua sekali apa yang Datuk Seri Najib bagi, kau orang terpaksa rampas balik, kau tarik balik walaupun bajet semakin tinggi diberikan pada Lim Guat Eng. Tengok hari ni apa jadi. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau adalah lagi manusia-manusia yang nak jadi 25% orang Melayu sebelum pilihan raya 2014 menyokong manusia bernama Mahathir, menyokong DAP, korang buatlah. Korang buatlah. Saya nak beritahu, kita belajar melalui kesilapan ni, kita dipatut ular sekali je. Kalau kali kedua korang kena patuk dengan ular ni, baik gantung diri lah. Baik gantung diri. Ini saya nak beritahu. Ada yang kata jangan belasah KP Kesihatan. Saya nak beritahu, saya belasah ni bukan bodoh-bodoh belasah tau. Kita tahu masalah apa yang berlaku kat dalam. Ada sebab. Dia kena faham mesej saya ni. Kalau dia tak faham juga, tak apa. Tunggu je lah nanti. Tahu-tahu dia dah ada kat United Nations je. Saya nak beritahu, dia kena buat keputusan yang betul. Ini masuk dalam mesyuarat. Masuk dalam mesyuarat, bila Azmin Ali, ini pun satu orang tak berapa cerdik. Tak apalah. Bila Azmin Ali membuat keputusan untuk buka kedai gunting, dia ada dalam mesyuarat. Bila dia ada dalam mesyuarat, dia bersetuju kedai gunting dibuka. Kemudian bila dia kerajaan dah buat keputusan buka kedai gunting, lepas tu dia balon balik. Bila dia tengok netizen semua balon pasal pembukaan kedai gunting, dia pula kata, oh memang tak patut. Kenapa dalam mesyuarat tak buat? Ini saya nak beritahu, Ketua Pengarah Kesihatan ni kena memberi, sebab dia Ketua Pengarah Kesihatan. Dia Ketua Pengarah Kesihatan. Kalau misalnya
dia tidak memberikan idea yang tuntas, tidak memberikan satu perkara yang tepat supaya kerajaan boleh membuat keputusan yang betul, maka jahanam negara. Adakah dia try nak sabotaj? Ini saya nak tanya. Adakah dia masih report pada Tuan Dr. Mahathir? Ini saya nak tanya. Saya nak hari ini Ketua Pengarah Kesihatan ni berani buat keputusan wajibkan penggunaan mask. Itu je. Kerana selagi kita tak gunakan mask ni, tak wajibkan penggunaan mask ataupun penggunaan penutup mulut, tak ada mask, pakai tuala. Tak ada tuala, pakailah sapu tangan. Sekurang-kurangnya betul dia tak boleh nak halang virus tu daripada keluar, tapi dia kurangkan. Betul tak betul? Dia kurangkan. Mana lebih baik orang yang pakai hanya sapu tangan dengan orang yang langsung tak pakai. Dia bercakap pun air liur dia keluar. Maka apa yang ada depan dia, meja, kerusi, akan tercemar. Dan ini akan menyebabkan virus ini akan merebak. Dan bila orang bagi pandangan, orang bagi cadangan, gunakan teknologi terkini. Ada banyak orang, saya nak beritahu, ramai mengadu, mereka cuba nak propose. Ada yang sumbangkan macam-macam kepada kerajaan untuk bantu untuk mengurangkan masalah COVID-19 ni. Tetapi ianya dipandang remeh, dipandang enteng oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Jadi kita tegur dia. Dengan harapan dengan teguran ini, selepas ini mula dah dengar cakap orang. Ada orang bagi proposal macam mana cara nak memulihkan dengan lebih cepat. Saya tahu Malaysia berada dalam keadaan yang baik, boleh memulihkan pesakit-pesakit ni dengan lebih cepat. Maka dengarlah, kalau ada cadangan yang lebih baik, ada teknologi yang lebih baik, okey, kenapa tidak? Bukan kena bayar pun. Jadi ini antara benda yang saya nak cakap. Bukan kita nak suruh dia ambil pendekatan menggunakan teknologi ataupun kaedah ruqyah. Saya nak beritahu, ada seorang ustaz boleh sembuhkan dengan hanya minta nama je. Itu pun dia tak nak bagi kerjasama. Nak nama je. Ini hari dapat nama, besok dia boleh clearkan COVID-19 tu. Itu ustaz tu cakap lah. Dia dah buat 20 orang. Kalau Ketua Pengarah Kesihatan tak nak terima idea macam ni, saya boleh faham. Sebab dia pengamal perubatan. Dia akan gunakan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan perubatan. Okey. Tapi saya dah cakap banyak kali lah, takkan pekak telinga Ketua Pengarah Kesihatan ni. Wajibkan penggunaan mask. Itu je. Wajibkan penggunaan mask. Jadi saya rasa okeylah. Saya rasa tak boleh cakap banyak kalau dah mula cakap dengan intonasi yang tinggi ni. Kita dalam bulan puasa ni jangan terbabas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.